Assalamualaikum, khabar semua? Harap sihatlah semua ya. Okey, ni nak tunjuk sikit tentang OBE ya, OBE Outcome Based Education. Lepas tu kita nak tengok sikit tentang PLO, PEO, PLO dan juga CLO. Apa kaitan di antara kesemua benda ni? Okey, first kali learning outcome. Kita dekat poli ni kita mengajar sekarang ni lah, kita menggunakan teknik OBE. OBE tu outcome based education. Macam mana? Secara mudahnya outcome based education ni kita bagi dekat student, lepas tu kita ukur balik. Kita bagi student, kita ukur balik. Kita bagi dalam bentuk apa? Kita bagi dalam bentuk macam quiz, test, lecture, quiz, test, lab dan sebagainya. Dan kita ukur macam mana? Kita ukur melalui CLO, Course Learning Outcome dia. Okey. Jadi tiap-tiap course tu ada learning outcome dia. Tu sebab ada CLO. Okey. Okey, kat sini tengok kita ada PEO, Program Educational Outcome, PLO, Program Learning Outcome, CLO, Course Learning Outcome. Okey, apa kaitan antara semua benda ni? Okey, kita mula dengan Course Learning Outcome CLO yang tuan-puan selalu jumpa ataupun tengok dalam course ataupun kursus tuan-puan tu kan. Okey, CLO ni ialah Course Learning Outcome. Bermaksud kursus yang tuan-puan ajar tu, apa outcome dia yang sepatutnya student dapat. Okey. Kalau ikut silibus versi 2019 yang baru ni, okey, kebanyakannya ada 3 lah CLO ni. Ada juga kursus yang ada 4. Okey, selalunya 3. So, tuan-puan boleh semak balik. Lagi saya tunjuk contoh. Semak balik apa outcome untuk kursus yang tuan-puan duk ajar selama ni. Okey. So PLO pula apa? PLO ni ialah outcome bila student tu dah tamat program. Itu sebab program learning outcome. Okey. Bila tamat program tu, apa student tu akan dapat? Outcome macam mana student akan dapat? Okey. PLO ni kita dah tetap. Untuk DET kita ada 12 PLO. Okey, ada 12 PLO. 12 PLO tu mestilah mencapai 50% ke atas lah bagi setiap student bagi setiap student. CLO tadi sama juga, kena capai course learning outcome tadi, CLO kena capai 50% juga ke atas. Kalau bawah kita kena buat assessment lagi dekat student supaya dia capai juga CLO dia dan seterusnya membawa kepada PLO. Apa kaitannya CLO dengan PLO? Course learning outcome dengan program learning outcome. Okey. Program learning outcome dia, dia ni datangnya daripada CLO, daripada course. Student ni dia masuk poli belajar, dia belajar banyak kursus yang dia ambil. Setiap kursus membawa kepada CLO masing-masing. Ada 3, ada 4 CLO. Jadi CLO ni bila student dapat, dia akan contribute pergi dekat PLO. Jadi semester 1, semester 2, semester 3 sampailah semester 6, maka jumlah terkumpul bagi CLO yang dia dah ambil dalam kursus dia akan menyumbang kepada program PLO dia. Itu sebab ada kaitannya CLO dengan PLO. Jadi saya minta tuan-puan semak kursus yang tuan-puan ajar. Mapping di antara CLO dengan PLO ni ada dalam silibus. Ada table dan juga ada dalam bentuk ayat. Pada muka surat pertama setiap course info ataupun silibus ada tulis CLO 1 apa dia, dan hujung tu dikurungkan, ditulis PLO di hujung tu. Bermaksud CLO berkenaan dia map, dia contribute pergi PLO mana. Kita tengok. Ini ialah PEO. PEO ni pula benda yang kita set siap. Apa objektif kita nak hasilkan student ni macam mana.
So ada 4 ni. Ni objektif kita. Okey, di mana PEO ni kita ukur selepas student grad. Selepas dia grad sekurang-kurangnya 3 tahun. So 3 tahun dia dah grad, kita akan hantar soalan survey, dia jawab soalan tu, keluarlah satu analisa yang menunjukkan berapa pencapaian objektif ni, PEO ni. Okey, so paling baru ialah cohort 2017. Kita dah ada dah bacaan tu. Okey, 2017 kita dah dapat dah ukuran PEO. Okey, jadi untuk DET alhamdulillah tercapai, cuma PEO 3 sahaja yang kurang. Okey, so nanti kita akan buat CQI lah. Okey, itu PEO. Okey, PLO ada 12. PLO semua ada 12. Yang ni singkatan saja. Kalau senang nak ingat, singkatan kita tengok orang singkatan ni. Saya pun tak hafal semua. Okey, tapi tahulah PLO 1, 2 tu alhamdulillah setakat ni ingat lagi lah. PLO 1 tu knowledge, 2 problem analysis, design development, investigation, dan sampai 12 tu lah. Kesemua 12 ni, kesemua PLO ni 1 sampai 12 ni datangnya daripada CLO yang diambil pada setiap kursus yang diambil pada setiap semester, daripada semester 1 sampailah semester 6. Okey, siapa yang tak faham lagi, saya rasa semua dah, ramai yang dah faham, tapi saya saja nak grooming sikit. Mana yang tak faham tu boleh tengok video ni banyak kali. Okey, so kaitannya apa? Kaitannya PLO dengan CLO. CLO tu khusus. Okey, khusus. Berapa pencapaian khusus, outcome untuk khusus tu. Dan pencapaian outcome untuk khusus tu, dia akan contribute pergi PLO ni. Okey, sekarang kita tengok kaitan dia pula. Okey, okey. Ini contoh saya ambil terus daripada course info daripada khusus Power System Protection. Okey, contoh nanti tuan-puan boleh semak dengan khusus tuan-puan tu, tengok macam mana apa orang kata kaitan di antara CLO dengan PLO dia. Okey, okey. So untuk Power System Protection ada 3 CLO. 3 outcome yang sepatutnya student capai lah. Okey, ada 3 outcome. Yang pertama CLO 1. Tengok kat sini ada CLO 1 ni. Ni coordinate outcome. Ni CLO 1 dia tulis analyze the operation of protection equipment based on AC electrical law and theorem. Okay, kalau tengok kat sini dia mapping dengan PLO 4. Bermaksud bila kita bagi lecture, kita bagi assessment dekat student, okay, dia akan capai CLO tu, dan CLO tu akan contribute pergi PLO 4. Kat sini pun tepi ni pun ada tulis Okay, jangan confuse tau. C4 ni lain, CLO 1 ni lain. C ni ialah complexity ataupun aras yang kita buat assessment untuk student tu. Aras 4. Ini kita semak aras ni dengan menggunakan taxonomy Bloom. Taxonomy Bloom. Okay, C tu ialah kognitif. Kognitif level 4. Jadi soalan yang kita nak buat semua kita tengok, bukan semua level 4, dia maksimum dia level 4. Tapi kita boleh juga bubuh level 3, level 2, level 1. Kalau ada 3 soalan, buatlah soalan 1. Soalan 1 A, B, C kan. Soalan A kita buat level 2. Soalan 2 kita buat level 3. Soalan yang last, soalan C tu kita buat level 4. Boleh macam tu. Okey, jadi CLO 1 ni dia contribute pergi PLO 4. Jadi PLO 4 tu apa? PLO 4 itu ialah investigation. Tengok atas ni. PLO 4 investigation ni saya ambil daripada gambar tadi investigation. Okey, soalan dia kenapa investigation? Okey, ni dia ada lagi dia punya penerangan dia ni. Ini short dia. PLO 4 ni investigation. Sebab apa kaitan dia? Tengok ayat ni. Tengok CLO 1 ni, analyze the operation of protection equipment based on AC electrical law and theorem. Kenapa tak knowledge? Sebab ada PLO 1 knowledge kan. Okey, sebab ini dah subjek semester 5. Okey, bila semester 5 dia dah main dengan analyze dah. Bukan know lagi. Bukan know about apa-apa. Jadi analyze dah. They analyze the operation of protection equipment. So ini ialah ayat ni, CLO 1 ni dia mapping dengan PLO 4 iaitu investigation. Faham? Okey, nanti tuan-puan semak lah dengan kursus tuan-puan tu, tengok ayat ni. So
bukan apa, saya nak sampaikan ni supaya tuan-puan tahu apa kaitan CLO dengan PLO ni. Sebab dia ada dalam OFI sebab mungkin tak ada lagi staff yang belum ada kefahaman penuh lagi tentang PLO ni. Okey, PLO baru ni Okey. So saya pergi terus CLO 2. Okey, sini CLO 2 perform common protection system to electrical network using the appropriate equipment. Bila yang ini maksudnya lab lah ni. Lab kita tengok kat sini kita tahu dah PLO 5, P4 ni, P tu ya Psychomotor level 4 lah, Psychomotor level 4. Yang mana CLO 2 ni dia contribute pergi tengok mapping ni halus benar dia punya ni tick ni ni ada tick ni pergi contribute pergi PLO 5 ataupun boleh tengok hujung ni dia tulis PLO 5. PLO 5 tu apa? Ni tengok ni modern tool usage. Itu sebab CLO 2 dia mapping dengan PLO 5. Dia ada kaitan dengan PLO tu. Okey, dan seterusnya CLO 3 ni dia mapping dengan PLO 6. Okey, dia mapping dengan PLO 6 iaitu CLO 3 ni demonstrate social safety and sustainability. Sustainable energy practice on assigned task within a stipulated time frame. Okey, ini CLO kita yang mana dia contribute pergi dengan PLO 6 iaitu PLO 6 ni The Engineer Society. Okey, Engineer Society ni dia ada penerangan lagi. Nanti saya akan lampirkan apa dia penerangan dia kan. PLO ni panjang Yang ni kita ambil short dia, The Engineer and Society. Okey, faham tak ni? Okey, maksudnya saya nak tunjuk kaitan di antara CLO dengan PLO. Okey, CLO ni budak ambil ni CLO 1 ni dia contribute pergi PLO 4. Kalau CLO 1 dia rendah, dia akan menyebabkan PLO ni akan drop lah. Itu sebab bila saya buat analisis floor, okey, analisis floor tu kita akan tengok PLO mana yang rendah. Contohlah selalunya PLO 1 dengan PLO 2 ni rendah. Tapi tak kurang daripada 50 lah, selalunya lebih 50 tapi dia kurang, dia tak mencapai 70 80. Kenapa? Saya akan tengok balik PLO 1 ni, contohnya PLO 1 dapat 50 je. Dia parai-parai hidung je. 50 saya akan tengok balik mana khusus yang menyebabkan PLO 1 ini dia menyebabkan PLO 1 ni drop, jatuh. Katakanlah satu khusus apa kita nak contohnya power system. Contoh power system. Jadi saya akan tengok balik, CLO 1 dia teruk. CLO 1 tu datang daripada mana? Datang daripada assessment dia, final exam, apa semua kan, assessment dia tu menyebabkan dia jatuh. Dan saya akan terus tengok tuan-puan punya CQI saya akan ambil daripada situ je. CQI tu saya bukan ambil terus lah, saya tengok sesuai tak CQI tu dibuat. Contohnya topik tidak bersesuaian ke, ataupun student lemah matematik ke, perlu penambahbaikan daripada konten syllabus kan. Yang tu mana benda yang sesuai kita akan bincangkan dengan KAG dengan juga KP-KP lain. Kita bincang okey ni sesuai untuk kita buat CQI, saya akan masukkan dia dalam report analysis flow. Dan kita akan submit lah benda tu. Macam post system memang pernah kita minta topik tu ditiadakan topik tu sebab sama dengan ni. Lepas tu topik tu susunan topik 1 2 tu tukar. Memang dia buatlah CQI tu post system okey, boleh. Okey, jadi CLO ni pencapaian CLO ni based on apa? Based on kita punya assessment. Okey. Itu sebab dalam you all punya quiz, test pun semua kena tulis kan tepi tu kurungan CLO 1. Maksudnya di cover CLO 1. Biasanya kalau ikut sekarang ni syllabus ataupun version course info version 2019 ni kebanyakannya satu CLO je lah untuk kognitif kognitif. Macam test quiz ni semua kognitif kan, kognitif. Jadi CLO 1. Okey, so CLO 1 ni tengok kalau kat post system protection ni test quiz and of chapter, lepas tu ada final exam. Selalunya nak drop CLO ni dekat final exam ni lah. Student tak boleh jawab final exam memang drop. Saya duk tengok lah selama
berapa tahun ni jadi KP ni, sudah tengok kat situ lah final exam. Memang feedback daripada staff pun macam tu. Bila test quiz okey cantik, sampai final exam tak boleh jawab. Okey. Jadi itulah kaitan dia antara CLO dan PLO. Saya harap semua orang boleh faham benda ni. Dan bila ditanya kaitan PLO, apa PLO, apa CLO, apa kaitannya CLO, PLO, PEO macam mana, jadi tuan-puan adalah gambaran macam mana nak jawab ataupun nak ni kan. Okey, sebenarnya benda ni bukan untuk menjawab sahaja kan. Penerangan ni adalah untuk ilmu, untuk ilmu. Alhamdulillah lah saya boleh faham dah benda ni. Dulu pun tak nampak juga. Okey, jadi alhamdulillah faham dah. Jadi siapa yang tak faham, tengoklah video ni banyak-banyak kali cuba tengok. Jadi nak senang nanti tuan-puan tengoklah kursus masing-masing. Tengok kursus masing-masing, buka tengok CLO berapa. CLO ni dia contribute bagi PLO berapa. Saya nak sampai tadi ni, CLO ni kaitan ayat CLO ni macam ni, ayat ni analyze the operation ni mesti ada kaitannya dengan PLO. Contoh macam ni, analyze operation kaitannya dengan investigation. Kalau PLO 1 knowledge, PLO 2 problem analysis kan. So ayat pada CLO ni dia ada kaitan dengan, mesti ada kaitan dengan PLO tu. Kalau tak ada kaitan tu mapping salah lah. Mapping salah. Tapi ni JPPKK dah buat, dah keluarkan, depa dah mapping tu. Kalau ada salah, sepatutnya betul lah. Kalau ada salah boleh report lah. Boleh bagi tahu lah. Nanti kita report lah. Tak betul ni, CLO ni tak kena dengan PLO ni. Berlari sangat-sangat lari kan. Kita boleh report dan minta dibetulkan. Sebelum ni pun memang ada pembetulan lah kan. Syllabus untuk course info untuk version 2019 ni dah revise. Ada yang revise macam project revise. Apa lagi revise tu? Yang ingat project tu revise Ada benda yang masih lagi tak ni sebab yang buat ni pun manusia. Biasa orang tu tersilap. Okey, boleh tak yang tu? Okey, so inilah tadi PLO tadi PLO tadi. Ni knowledge ni, apply knowledge or apply matematik ni saya pernah bagi dah dulu. Okey, sedikit tentang DK doubling knowledge. Okey, doubling knowledge ni setiap PLO ni dia ada level of DK DK 1 sampai DK 4 tu apa. Dia punya anunya, di cover DK berapa. Sepatutnya kita kena tahu yang tu. Saya sendiri pun tak khatam lagi DK ni. So tak berani nak cakap banyak sangat. Okey, insya-Allah nanti kita akan buat kursus DK ni. Okey, DK tu bukan dewan kuliah, doubling knowledge doubling knowledge. Okey. Saya rasa sampai setakat tu dulu kot. Ada apa lagi tak? Tinggal ni saya balik. Okey. PLO, PAO. Okey. Rasanya itu saja kot. Saya ingat keterangan saya tadi, insya-Allah dapatlah tuan-puan faham tentang CLO dengan PLO, kaitan CLO dengan PLO. Okey, jadi itu saja daripada saya. Jadi boleh tengoklah video ni ulang-ulang kali. Okey, terima kasih tuan-puan. Dan saya harap, saya doakan tuan-puan dicerahkan hati, dicerahkan hati, mata hati untuk menerima. Dia nak tak nak je, kalau nak insya-Allah boleh faham Okey, menerima apa yang saya cakap ni lah. Okey. Assalamualaikum.